Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nakabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semati muliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Timbalan, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, malam ni kita dapat meneruskan lagi agenda Ramadan kita, agenda ibadah Ramadan kita. Imanan, Nabi kata dengan penuh iman, maknanya kita percaya, yakin ibadah kita ini ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan kita yakin dan percaya setiap maksiat, dosa yang kita buat di hadapan Allah Ta'ala ada akibat dia dan ada kesan dia. Kita buat baik walaupun hanya sekadar tukang ulu kurma, bukan kita bagi, masjid punya, kita tukang ulu, orang pun ambil kurma tu makan buat buka puasa. Kita hak tukang ulu ni, kita imanan, secara imannya kita percaya bahawa ia ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga dengan maksiat, walaupun sedikit dosa tersebut boleh jadi dosa kecil, wala'udzubillah. Tapi kalau kita terlanjur, terlupa, terbuat di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, pasti ia ada kesan dan akibatnya. Tidak sekadar pada dosa pahala punya catatan, dia bagi kesan pada fikiran kita, bagi kesan pada hati kita. Tuan-tuan, orang yang melakukan dosa dan maksiat, antara kesan buruk dia apa tuan-tuan? Dia ibadat, dia tak rasa manis. Kita sembahyang tarawih, tak ada rasa sedap. Walaupun dengan selesanya, dengan kipahnya, lajunya, dengan imam suara bagus, dengan selesa lah. Antara tempat yang saya selalu sebut, saya sembahyang tarawih rasa sedap sini ya, Masjid Kampung Lindungan. Rasa senang, tak terkejar-kejar, relax. Tazkirah pun lepas witir. Tu yang sedap tu. Saya sebenarnya secara peribadi, pandangan saya lah, saya tak berapa gemar tazkirah tengah tarawih tu. Lagi saya tak gemar
tazkirah sebelum Isyak. Yang tu lagi aku tak minat. Tapi banyak juga masjid buat. Semua masjid yang jemput saya tazkirah lepas sebelum maghrib, sebelum Isyak, semua saya tolak. Minta maaf lah, saya kata saya tak dapat. Waktu tu saya tak berapa berkenan. Lagi kelakar ada satu tempat tu lepas azan Isyak sebelum semayang. Oi, lagi terror. Muka masing-masing depan saya ni tuan-tuan, kelak je. Muka ni muka. AJK puas hati, dia kata padan kamu ke, kena dengar. Kan? AJK, setengah AJK dia kata, mana geng-geng tu ustaz tak pernah datang dengan tazkirah, padan kamu ke, dia kena dengar. AJK sedar yang kena aku. Orang tengok muka ustaz semacamnya. Betul tuan-tuan, saya tahu. Dia tengok kita ni semacamnya. Kalau lebih 15 minit, dia mula tengok jam. Kalau lepas witir ni tuan-tuan, ikutlah. Nak balik ke, nak pergi makan more ke, nak pergi adab chicken chop. Dah. Nak pergi ngadak chicken chop tepi tu ke, ikutlah, tak ada siapa larang. Dan saya pun boleh tazkirah dengan tenang, saya pun boleh tazkirah relax. Dan kita nak sampai, tuan-tuan muslim, tapi tidak, saya hormatlah setiap tempat. Tapi jaiz memang bagi sebelum atau selepas kan? Sebelum, selepas pun dia tak bagi. Yang tu no komen lah. Kalau aku komen banyak kena tarik tauliah. Kan. Jadi nak kata apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat ni dengan iman, wahtisaban, mengharap. Kita mengharap. Tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Baik, malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya cari hadis ringkas je. Saya tahu lepas ni tuan-tuan ada tadarus, tuan-tuan ada urusan. Tapi kita tengok satu hadis yang ringkas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul yu'tihi Allahu ta'ala ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa'lamu anna zalika istidraj." Dengar elok-elok. Nabi pesan apa? Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Idza ra'aitumur rajul." Nabi kata, kalau kamu tengok seseorang, satu-satu orang itu, yu'tihi Allahu ta'ala ma yuhib, Allah bagi kat dia ni, Allah Ta'ala bagi kat dia ni ma yuhib, apa yang dia suka semua Allah bagi. Allah bagi nikmat cukup banyak kat dia. Sehat, semua orang suka sehat, Allah bagi. Allah bagi dia kekayaan, kaya, duit banyak. Siapa tak suka duit banyak? Allah bagi dia. Allah bagi dia kemewahan. Bukan takat duit banyak, Allah bagi dia harta yang mewah yang begitu banyak. Begitu banyak. Kereta mewah dia saja, kereta mewah dia saja, jenis Ferrari saja ada dekat 40 biji. Lamborghini, Ferrari, jenis-jenis macam tu. Saya pernah pergi satu rumah orang kaya lah, pangkat Tan Sri. Dalam kawasan rumah dia tuan-tuan ada tasik. Bukan swimming pool tau, tasik.
Kita ingat rumah swimming pool tu hebat lah. Dia tak main swimming pool, tasik. Saya ada gambar, saya pun tak ingat saya tengok kat mana gambar tu. Ada mungkin dekat dalam ofis dia kot. Ada gambar dia, anak dia naik sampan kat tasik dalam rumah. Kaya tak kaya tuan-tuan. Dalam kawasan rumah dia tu ada mini zoo. La ilaha illallah. Rumah kita sangka kucing. Rumah kita sangka kucing. Dia mini zoo. Kaya. Saya pergi tu baca doa. Saya dijemput tu tuan-tuan. Saya duduk di Kelantan, kampung isteri. Dapat panggilan telefon, Ustaz, boleh tak baca rumah doa kat majlis kahwin anak Tan Sri. Dengar Tan Sri tuan-tuan, balik daripada Kelantan. Balik. Ni cerita lama tuan-tuan, cerita saya ingat 2010, 2011, lama dah. Zaman tu saya baru nak up tau, budak-budak baru nak up. Kalau sekarang aku tak balik dah. Tan Sri, Datuk Sri. Aku duduk Kelantan dah tak balik dah. Tapi zaman tu sanggup balik. Tapi tak apalah, balik ada pengalaman. Tengok rumah, ya Allah, besarnya, ya Allah, subhanallah. Kan? Subhanallah, memang besar rumah dia. Ada mini zoo. Lepas tu ada kawasan letak kereta tu. Semua kereta, tak kerti nak sebut. Daimler, Aston Martin, apa lagi? Proton tak ada lah. Proton, Pro 2 tak ada masuk dalam tu lah. Memang tak ada lah. Kan? Tapi Tan Sri ni orang bagus. Dia nak ada baca doa. Maknanya dia agama tu dia ada lah. Tapi nak katanya Allah bagi dia macam-macam. Mudah-mudahan dia senantiasa buat kebaikan untuk masyarakat. Bukan saya nak cerita dia, tapi nak bagi kita mudah faham. Ada orang yang Allah bagi dia macam-macam, semua yang dia suka, yang semua dia dapat. Sehat, kaya, mewah, masyhur. Tan Sri ni tadi kategori tak masyhur. Orang kaya dulu-dulu ni tuan-tuan, dulu punya orang kaya, dia memang tak suka masyhur. Tahu? Yang suka masyhur ni BBNU, budak-budak baru nak up yang kaya. Yang tu dia memang suka tunjuk. Ni rumah dia kaya. Dulu punya orang kaya, veterannya, dia memang tak suka. Dia relax, orang tak tahu. Saya ingat kalau saya sebut nama dia pun silap-silap, tuan-tuan tak tahu. Dia memang bukan orang glamour. Tapi sekarang punya orang kaya punya style, dia suka glamour. Dia suka masyhur. Allah bagi dia semua apa yang dia nak. Contoh, wa huwa muqimun ala ma'siyatih. Pada masa yang sama, at the same time, wa huwa muqimun, dia mengekali. Muqim ni mengekali, menetap. Kan kita kalau ni musafir, mastautin, muqim kan. Wa huwa muqimun ala maksiatih, maknanya dia menetap dalam maksiat. Dia tetap maksud dia tak pernah ingat nak taubat. Tuan-tuan, kalau kita buat maksiat, kita cepat-cepat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi kata ghufira lahu wala mislu zabadil bah. 3 kali je ucap istighfar. Nabi kata diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Bukan 3000 kali, bukan 300 kali, bukan 30 kali, 3 kali je. Tapi sebut dengan penuh penghayatan. Nabi kata diampunkan dosa dia walau sebanyak buih di lautan. Kemudian kita sembahyang taubat,
minta ampun dengan Allah. Kemudian kita istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mulut kata astaghfirullah, hati kita sebut ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kemudian tak lama kemudian kita jatuh lagi pada dosa. Kita pun sedar, astaghfirullahalazim. Kalau macam tu tuan-tuan, Nabi kata tak apa tuan-tuan. Ada orang pernah tanya pada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, aku ni ahli maksiat. Maksiat ni aku taubat. Maksiat sampai aku taubat. Maksiat ni aku taubat. Sampai bila wahai Sayyidina Ali aku nak macam ni? Sampai bila? Dia frust dengan diri dia. Apa jawab Sayyidina Ali? Kan? Teruskanlah begitu sehingga syaitan penat menjatuhkan kamu pada dosa. Sayyidina Ali jawab, tak apa, kata. Bukan maknanya Sayyidina Ali kata suruh dia tak. Itu fitrah manusia, tuan-tuan. Kita selalu menganggap kita ni kalau dah taubat, lepas tu tak buat dosa. No. Kita ni dhaif, kita ni lemah di hadapan Allah Ta'ala. Kan Nabi SAW dah sebut apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam buat silap, buat dosa, buat maksiat, buat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat silap adalah orang yang senantiasa bertaubat. Jangan menyesal. Yang menjadi masalah ni, wa huwa muqimun ala maksiatih. Dia kekal buat maksiat. Taubat tidak, amal tidak, sembahyang tarawih tidak, doa Allahumma innaka afun karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak ada. Dia puasa, semayang tak, semayang wajib tak buat, semayang wajib tak buat, tarawih nak buat, sorry lah, tak buat. Puasa, tutup aurat tak, dedahkan aurat, tak ingat nak taubat, tak ingat nak patah balik. Wa huwa muqimun ala maksiatih. Pada masa yang sama Allah bagi dia nikmat banyak, kaya, kereta mewah, pangkat besar, macam-macam Allah bagi kat dia. Tapi dia ni satu, Nabi kata dia kekal dalam maksiat. Fa'lamu, Nabi kata ketahuilah, anna zalika istidraj. Nabi kata ketahuilah, nikmat yang dia dapat tu wali'auzubillah adalah istidraj daripada Tuhan. Apa maksud istidraj? Apa maksud istidraj? Mudah faham, mudah bahasa pendek kata tuan-tuan. Ulama kata istidraj, nikmat yang membinasakan dia. Nikmat yang menyebabkan dia makin jauh daripada Allah. Ni nikmat tau tuan-tuan. Nah, ni nikmat ni, handphone ni nikmat. Handphone ni nikmat. Patutnya handphone ni makin dekatkan diri kita pada Allah. Tapi kalau ni istidraj, handphone ni makin jauhkan kita dengan Allah. Wali'auzubillah. Kenderaan kita kat luar tu nikmat. Tapi kalau kata kenderaan tu menyebabkan kita makin jauh dengan Allah, makin banyak maksiat kita buat disebabkan ada kenderaan tersebut, itu merupakan istidraj. Inna zalika istidraj. Thumma qara'a qaulallahi azza wa jal. Kemudian Nabi SAW membaca sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'.
hatta idza fari'u bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma zukiru bih, apabila mereka melupakan segala peringatan yang Allah Ta'ala bagi. Allah bagi peringatan macam-macam, tuan-tuan. Saya semalam khutbah Jumaat, buat live yang dekat lah kan, ni jauh live tak apa, buat live dekat buat handphone. Member komen, uban banyak dah. Dia tengok janggut saya uban. Lapis-lapis saya ni tuan-tuan, majoriti hitam lagi. Ni saya ni tak tahulah, ikut bapak saya. Rambut putih dah, ni putih dah, banyak putih dah. Nah, ada saya tahu orang jual shampoo hilang uban. Nah, pakai shampoo tu gelap balik. Hitam balik. Tapi saya kira benda ni peringatan daripada Allah. Memang saya perasan, alamak, tengok gambar, alamak, banyaknya uban. Tapi ada orang cakap kat saya lah, ada orang kata, ustaz, orang perempuan dia lagi beruban lagi dia suka. Yang tu saya tak pastilah, kena tanya akak-akak sebelah tu. Kan? Itu salah satu faktor aku tak buang. Dia rasa confident no. Yang ubat ni dia tengok dia ada confident. Wallahu a'lam. Lah tu kan. Jadi nak kata apa tuan-tuan? Allah bagi peringatan. Uban, sakit. Kawan-kawan kita meninggal. Tuan-tuan, saya hari ni dapat berita sedih. Guru saya almarhum Syekh Hasan Rajab rahimahullah ta'ala baru meninggal semalam. Kami dapat berita hari ni tengah hari, lambat dapat berita, Mesir sana. Allahu Akbar. Kita hadiah Fatihah, tuan-tuan pakak-pakak baca, makcik-makcik pakak-pakak baca, hadiahkan Fatihah buat guru saya almarhum Syekh Hasan Rajab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya daripada rumah tadi sampai ke sini duduk sembang pasal dia je, teringat kat dia. Syekh Hasan Rajab ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Daripada subuh sampai ke malam sentiasa tasmih orang aja kerja dia. Dia makan tengah hari pun sambil tasmih orang kat masjid. Orang Arab kan makan roti gitu je. Tengah makan tasmih dengar orang. Dia biasa tasmih 4-5 orang sekali. Kawan tu juzuk 9, kawan tu juzuk 20, kawan tu juzuk 3, kawan tu nak kata sebatinya hidup dia dengan Quran. Allahu Akbar. Saya saksi. Dia memang pagi, petang, siang, malam Quran. Kita pula tak larat. Saya beberapa kali tuan-tuan, waktu saya di Mesir tu saya dah menikah. Isteri saya ada dah menikah. Orang baru menikah tuan-tuan, kan? Kan? Syekh telefon, kan? Dia kata, "Fan tak? Kau mana?" Cakap, "Anda still baik. Saya dekat rumah." Dia kata, aku nak datang nak talaqi, nak saya waktu tu tengah talaqi dengan dia. Kita pun cakap, Allah, ada alasan lah kan? Kita pun kata, Allah, ana humma ya Syekh. Saya demam. Masih muskilah. Nahnu naqra'ul Quran insyaallah bil mu'jizatil Quran at-tasihah insyaallah. Nak datang juga. Saya pun tak boleh buat apa. Okeylah Syekh, naam. Pergi buka pintu. Nak kata dia ni memang cukup rapat dengan budak Melayu kita. Saya belikan dia kasut almarhum ni. Ingat lagi, saya hadiahkan dia kasut. Dia dapat kasut, dia kata,
aku bawa balik, anak aku teringin lah. Saya belikan pula anak dia jubah. Kalau makan-makan ni, saya cukup rapat dia dengan ajak saya dengan isteri. Tapi tuan-tuan, ramai anak-anak Melayu belajar Quran dengan dia, dan dia ni cukup garang. Dia memang baik dengan kita kat luar, tapi kalau tengah tasmik silap, dia marah tu, merah muka dia tuan-tuan. Cuma satu je, dia tak pernah sentuh. Dia tak macam ada seorang lagi syekh. Ada seorang syekh ni buta tau, mata dia tak nampak. Kalau silap aja, tangan Arab tebal kan, silap je gerepak. Ada sekali tu tuan-tuan, member saya, dia kan mata tak nampak, dia nak pukul, dia elak tuan-tuan, dia elak. Dia elak, dia dapat perpak dia pukul. Arab kalau dia ngajar dengan penuh hati tuan-tuan. Tapi dia tak, bukan kata dia marah benci, dia marah tu dengan penuh hati yang kasih sayang. Jadi saya hari ni kehilangan guru yang sangat ramailah sahabat-sahabat kita yang mengaji Syubra, mengaji Azhar, di Syubra. Hari ni semua pakat sedih, semua pakat gambar. Gambar dengan almarhum. Last kali dia datang Malaysia 2019. Baghdadi Baghdadi bawa. Yang Baghdadi tu bawa dia datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini semua bukan peringatan. Mereka ni memang syurga dah. Saya boleh jamin insya-Allah, walaupun ketentuan syurga tu bukan milik kita, tapi tuan-tuan boleh bayangkan hidup dia pagi, petang, siang, malam Quran. Tak ada buat kerja lain. Tak ada buat kerja lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Datang Malaysia pun sebab talaqi. Ini memang betul-betul insan yang memang betul-betul syurga Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah bagi dia macam-macam, hatta idza farihu bima utu. Sehingga kan dia berasa seronok dengan apa yang dia dapat. Dia lalai, dia leka, dia alpa sebab tengah macam-macam nikmat. Kuasa ada, kaya ada, duit banyak, perempuan keliling pinggang, segala-galanya dia cakap semua boleh dapat. Dia seronok. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, surah Al-An'am, akhaznahum bagtatah. Tiba-tiba kami ambil mereka secara mengejut. Faiza hum mublisun. Waktu tu dia ternganga, terkejut. Putuslah harapan dia sebab Allah jemput dia secara mengejut. Tuan-tuan, surah Al-An'am ayat 44 yang Nabi baca hujung tadi. Tuan-tuan, hadis tadi Nabi nak bagi ingat pada kita bahawa mati ni boleh datang bila-bila. Oleh yang demikian, saya nasihat diri saya dan diri kita semua, buatlah persiapan. Buatlah persiapan. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Anggap macam itu. Walaupun kita tak minta, kita minta Allah membalighna Ramadan. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Jumpakanlah kami dengan malam Al-Qadar. Tapi kita kena selalu anggap bahawa kematian itu boleh datang bila-bila. Dan yang kedua, hadis ni nak beritahu pada kita, jangan seronok sangat kalau dapat macam-macam nikmat. Aku okey ya, Allah bagi macam-macam nikmat kat aku, kalau tak betul mestilah aku dia belagak. Okey, saya okey, duit banyak okey, apa semua okey, beres. Kalau aku tak betul, tuan-tuan, memang ada orang cakap macam ni. Kalau aku tak betul, dia kata, takkan Tuhan bagi aku. Dia lupa. Nabi kata, an-nazalika istidraj. Itu adalah istidraj, bukannya nikmat. Bukannya nikmat, tapi istidraj. Dan yang ketiga, tuan-tuan, hadis ni nak beritahu kepada kita, apabila Allah bagi kita nikmat, kita kena ukur, adakah nikmat ini menyebabkan aku makin dekat dengan Allah? Cek balik.
Duit kita, duit yang kita ada tak bahagian untuk orang yang memerlukan? Kita makan macam-macam bulan Ramadan ni kan, ada tak kita portion kita bagi untuk fakir, untuk miskin? Kan? Cuba tengok balik. Kan? Kalaulah sekiranya kan, tak ada peluang untuk kita patah balik. Ada peluang untuk kita perbetulkan. Ada peluang untuk kita kembali pada Allah. Ramadan pun masih kan, esok baru masuk hari yang ke-7 ke-7 kan? Masih ada lagi lebih kurang 23 hari lagi lebih kurang untuk kita perbetulkan lagi, perkemaskan lagi, and percantikkan lagi, pertingkatkan lagi. Mudah-mudahan and dengan kita meningkatkan segala amal kita itu akan menjadikan kita and mendapat Ramadan yang bermanfaat. Dan pada masa yang sama, dan kalau kita tengok seorang itu, Allah bagi dia macam-macam, dan tapi pada masa sama dia jauh pada Allah, tak payah cemburulah tuan-tuan, tak payah cemburulah. Nah, Allah bagi dia duit banyak, harta banyak, nah, pangkat, Allah bagi dia masyhur, Allah bagi dia kedudukan, Allah bagi dia kemuliaan, tapi dia tak dekat dengan agama. Dia jauh daripada hidayah Allah, dia jauh daripada petunjuk. Tak payah cemburulah, tak payah cemburulah. Sebenarnya dia bukan mendapat nikmat, tapi hakikatnya golongan ini mendapat istidraj ataupun kebinasaan daripada Allah. So kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran. Aku tak akan jadi macam dia, aku tak sepatutnya jadi macam dia. Aku mesti jadi hamba Allah yang benar-benar memanfaatkan nikmat itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat cukup sekadar itu dulu tazkirah kita pada malam ini. Saya sebenarnya nak ringkas-ringkas, tapi bila tengok ada rakaman, tak gamuk nak buat ringkas. Kawan ni datang buat rakaman apa semua. Saya ingat 10-15 minit dah lah dah. Kan? Jadi tak apalah, mudah-mudahan perkongsian kita ada manfaat. Tuan-tuan, tahun lepas saya ada bawa pamphlet untuk bina masjid. Tahun ni saya bawa lagi sebab kutipan dalam tempoh setahun baru capai, saya baru tanya tadi, lebih kurang 100,000 sahaja. Sangat-sangat slow. Sangat-sangat slow. Tuan-tuan boleh bayar 100,000 kutipan. Saya saja cari tahun lepas Ramadan 30,000 lebih. Saya tak ingat berapa, 30,000 lebih. Maknanya lagi 70 tu orang lain cari. Macam-macam orang. Siap ada pakai ejen berbayar apa semua. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan ambil balik semula, tuan-tuan ambil lagi. Ada nombor, saya takut yang tuan-tuan dah dapat tu, tuan-tuan pun tak tahu letak mana. Ada akaun masjid, nama Masjid Al-Munawwarah, Kampung Kemudi, Bacok, Kelantan. Tuan-tuan transferlah ke akaun masjid. Bagilah berapa-berapa tak apa. 10, 50, 100. Tuan-tuan bagi RM50. Niat arwah mak, ayah, diri kita, suami, anak-anak, gabung tak apa tuan-tuan. Gabung tak apa. Tuan-tuan nak bagi atas nama satu orang RM10 pun tak apa. Nak bagi RM100, nak bagi gabung tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Cuma tuan-tuan, kami merayu. Tuan-tuan sumbanglah. Transferlah ke akaun Masjid Al-Munawwarah. Ini bukan akaun saya. Ini bukan akaun ejen. Ini memang akaun masjid. Jadi saya edarkan anak saya Muhammad Nufail. Tolong edarkan, panjang-panjangkan. Muslimat, saya minta isteri saya tolong bagi kepada muslimat. Aneh tolong. Boleh tolong. Barakallahu fiik. Mana datang? Malaysia, Pakistan, Bangladesh?
Bangladesh, Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi tuan-tuan pakak-pakak ambil ini. Dan kat sini pun ada doa. Doa permudahkan urusan. Tolong jangan sepah-sepahkan. Kalau tuan-tuan tak mau, pulang balik tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan sepah. Sebab saya pernah jumpa, kita edah-edahkan, lepas tu bersepah atas lantai. Ya Allah Rabbi. Ini bukan iklan sekolah, ini iklan masjid dan ada doa dekat situ. Tuan-tuan tolonglah snap dan war-warkan kepada grup-grup WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita akan jumpa pada kuliah-kuliah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, rahmati program-program kita sepanjang Ramadan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. Ya Allah, Ya Rahman, pada malam yang penuh barakah ini, Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami. Kasih mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka kasih sayang kami suatu kami kecil. Kabulkan doa dan hajat-hajat kami. Kabulkan doa dan hajat-hajat ibu dan ayah kami. Ya Allah, Ya Rahman, mudahkan urusan mereka, Ya Allah. Mudahkan urusan ibadah dan kehidupan mereka, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkan urusan salat mereka. Dapatkan mereka rokok dan sujud sebagaimana hamba-Mu yang khusyuk dan sehat, Ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang telah mendahului kami, cuncunilah rahmat, keampunan ke atas ruh mereka, Ya Allah. Luaskan kubur mereka, Ya Allah. Selamatkan mereka dari fitnah kubur. Selamatkan mereka daripada azab api neraka, Ya Allah. Khususnya kami mohon padamu, Ya Allah, ampunkan dosa-dosa guru kami almarhum Syekh Hasan Rajab, Ya Allah. Luaskan kuburnya, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakan ampunan buatnya, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya almarhum merupakan ahli Quran. Jadikan kami juga di kalangan ahlinya, Ya Allah, di kalangan ahli syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, selesaikan masalah kami, leraikan kebuntuan kami, kabulkan doa dan hajat-hajat kami, sembuhkan penyakit sakit kami. Ya Allah, nugerahkan kami malam Al-Qadar. Ya Allah, nugerahkan kami malam Al-Qadar. Ya Allah, nugerahkan kami malam Al-Qadar. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari Ramadan ini, melainkan Kau telah ampunkan sekalian dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, andai kata ada antara kami yang sedang sakit, Kau sembuhkan. Andai kata ada antara kami yang sedang berhajat, tunaikan hajatnya, Ya Allah. Andai kata ada antara kami, Ya Allah, yang sedang sempit, Kau lapangkanlah dia. Andai kata ada antara kami yang sedang terkeliru, berikan hidayah dan taufik padanya, Ya Allah. Bantulah kami sepanjang Ramadan ini, Ya Allah. Bantulah kami merasakan nikmat dan kemanisan beribadah sepanjang Ramadan ini, Ya Allah. Ya Allah, sudilah pandang kami. Ya Allah, sudilah terima doa kami. Ya Allah, sudilah terima taubat kami. Ya Allah, sudilah terima sedekah kami. Ya Allah, sudilah terima segala kekurangan, kelemahan dari kami. Ampunkan kami, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Rahman. Ampunkan kami, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam
salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.